Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim, Aiman. Okay, Hazirah join. Okay, Alhamdulillah. Okay, Aiman boleh mula baca doa. Aiman, bacalah doa. Aiman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin. Amin. Alhamdulillah. Okay. Right. So, hari ni, okay. Sebelum tu saya tunjuk dulu yang saya dah buat eksperimen kat rumah. So, saya off dulu yang ni. Share screen kat sini. Alright. So, saya pakai dekat depan laptop saya. Sekejap sekejap. Okay. Sekejap. Okay. So, saya Sekejap, saya left dulu. Okay, right. So, awak nampak saya tak? You guys boleh nampak saya tak? Nampak? Korang nampak saya tak? Aiman nampak tak? Aiman, boleh pin saya tak? Aiman, boleh tolong pin saya tak? Dia nak pin kena phone sendiri-sendiri. Aiman, boleh tolong pin saya tak? Aiman, pin saya? Kau pandai pin saya tak? Dia macam ni lah, dia sendiri punya phone dia kena buat sendiri tau. Oh ya, yeah. Oh, okay. So saya cuba tau. Cikgu pergi kat nama cikgu, lepas tu cikgu tekan lah pin. Okay. Sekejap. Okay. Right. So nampak tak? Korang nampak saya tak? Korang nampak saya tak? You guys boleh nampak saya tak? Nampak. Nampak jelas ke? Alhamdulillah jelas. Alhamdulillah jelas. Alright. Okay. So, saya tak tahu ni kamera mana satu. Okay, so saya ada 3 jenis larutan tau. Hari ni saya buat saya ada buatkan 3 jenis larutan. Satu adalah larutan isotonik. Boleh nampak tak isotonik? Ni ni so ni adalah isotonik. Kemudian kita ada macam main masak-masak lah. Ini adalah hypertonik. Okay, ini adalah hypertonik. Kemudian saya takut tumpah je ni dekat laptop. Ini adalah hypertonik. Okay, so korang nampak ni adalah hypertonik. Okay, kemudian saya keluarkan tau. Saya keluarkan 2 dulu. Yang ini adalah hypertonik. Saya pakai cili dengan kangkung tau. Okay, ini adalah cili dengan kangkung. So, kalau you guys nampak cili dengan kangkung ni, korang nampak? Okay. Ini adalah isi dalam dia tau. This one adalah isi dalam dia. Yang ini ada kulit dia. Okay, so ini adalah kulit. So, kalau lah korang nampak apa yang korang boleh cakap dengan kulit dengan isi dia? Kulit untuk sel cili ni, kulit untuk cili ni macam kulit kita. Apakah ciri kulit kita? Telap. Yes, ciri. Telap ke tak telap? Tak telap kan? Tak telap kan? Kalau telap, ingat tak saya kata, telap tu kalau dia telap, maksudnya kalau ada air basah, awak pakai kulit awak je, dia dah boleh serap. So kalau telap tu maksudnya semua boleh lalu. So kalau kulit dia adalah tak telap. Tak telap ni maksudnya benda tak boleh lalu. So dia tak telap. So bila dia tak telap, maksudnya molekul air tu masuk melalui isi. Ikut isi tau. So kulit ni dia tak masuk apa-apa. So ini kulit. Okay, so saya ambil satu dengan larutan hypertonik. Okay, kalaulah hypertonik ni, dia lain tau. Hypertonik ni pula, kalau awak tengok, kalaulah awak tengok kat sini ni, dia lembik tau. Dia lembik. Allah, habis. Dia lembik. So, dia lembik dekat sini. Kita nak bayangkan dia macam ni. Dia punya melengkung lain. Okay, yang ini, kalau saya rasa, inilah larutan hypertonik. Dia keras. Ini keras tau. Ini lembik macam jeruk ataupun, yelah cili jeruk. So, awak rasa, mana satu molekul air meresap masuk? Dia yang
ini ke yang keras ke atau yang lembik? Mana satu molekul air meresap masuk? Mana satu molekul air meresap masuk? Lembik. Molekul air meresap masuk dekat dalam lembik ni. Sure? Sure? Sure tak? Okay. Now, macam ni. Kalau kita nak bayangkan, kalau kita nak bayangkan sebenarnya molekul air dia masuk dekat sel yang keras ni tau. So, saya ulang slow-slow. Yang ini molekul air meresap masuk. Kenapa saya kata molekul air tu admit? Kenapa saya cakap yang ini molekul air meresap masuk? Disebabkan kalaulah awak perasan dekat sini, dia keras. Keras ni sebenarnya adalah disebabkan ada molekul air meresap masuk. So, kita nak cakap sel ni adalah segah. So, senang kata kesimpulan, sel yang saya tunjuk ni adalah segah. Sel ini adalah segah. Kenapa dia segah? Adalah disebabkan molekul air meresap masuk. Macam mana saya tahu molekul air meresap masuk? Saya rasa cili ni keras. So, saya ulang slow-slow tau. Ini macam cili yang fresh tau. Bila cili yang fresh, kita kata dia segar. Tetapi sel awak tak panggil dia segar. Sel awak panggil dia sebagai segah. Yang ini saya rasa keras adalah disebabkan molekul air meresap masuk. Tu yang menyebabkan kulit dia melengkung ke dalam. Isi dia atau subsel dia melengkung keluar. Ini duduk kat dalam. Yang ini keras. Now, kalaulah yang ini pula ni tadi, dia jadi macam ni. Ini jeruk tau. Awak bayangkan, kalaulah dia jeruk, biasanya jeruk ni kita nak cakap jeruk ni lembik. Kenapa jeruk lembik? Adalah disebabkan molekul air meresap keluar. Kenapa jeruk ni lembik? Kita kata sel itu adalah flaccid. So, saya ulang slow-slow. Kalau lembik, molekul air meresap keluar. Lembik merujuk kepada keadaan sel itu adalah flaccid. Boleh tak? Boleh tak? Is it okay? Okay tak? Okay tak? Faham tak? Korang faham tak? Aiman Fazli, boleh faham tak? Faham. Faham Kalau dia tak berubah, hypertonik tau. Kalau dia tak berubah, dia macam ni je. Dia asal sebelum dengan selepas dia sama je. Ini kita kata kita rendam dia dalam larutan isotonik. So you guys nampak ini dia rendam dalam larutan isotonik. Now isotonik. So kalaulah kita tengok dekat sini, ni lagi best ni. Wow. Ni lagi best. Now yang ini kalau you guys perasan, ini nampak lagi melengkung. Korang nampak tak dia melengkung ni? Nampak tak dia melengkung? So ini dia melengkung. Awak tengok kulit dia letak ni kat mana? Kulit dia letak kat mana melengkung ni? Kulit dia letak kat mana? Dekat bahagian mana? Kulit dia dekat bahagian dalam ke kat bahagian luar? Kulit dia. Dalam. Kulit dia kat mana? Yes, kulit dia bahagian dalam. So kulit tadi kita kata dia sifat dia telap ke tak telap? Kulit ni telap ke tak telap? Kulit ni telap ke tak telap? Tak telap. Yes, tak telap. Jadi molekul air dia masuk lalu isi. So molekul air masuk lalu isi, kita nampak jisim dia bertambah. Sebab tu saya cakap jisim dia bertambah, itu yang dia keras. Keras adalah saya rasa dia keras disebabkan, nanti kita buat buka sekolah. Saya rasa dia keras sebab molekul air meresap masuk. So kita kata sel itu dalam keadaan segah. So dia nampak lain tau. Ini macam, korang tahu tak yang orang buat makan beradak yang letak cili tu jadi bunga? So, dia jadi melengkung macam ni sebab dia rendam dalam larutan hypertonik. Sebab tu dia jadi cantik begini. Tetapi kalau dia rendam dalam larutan hypertonik, kalau dia rendam dalam larutan hypertonik, ini adalah nak buat jeruk. This one adalah nak buat jeruk. Alright, so kalau nak buat jeruk, kita rendam dalam larutan mana? Saya ulang lagi sekali. Kalau nak buat jeruk, you guys nak rendam dia dalam larutan mana? Hypo ke hyper? Hyper. So hyper. Afwan, saya nak bagi tahu awak. Larutan hyper adalah larutan pekat. So saya ambil ni tau. Ini adalah larutan hyper. This one adalah larutan hypertonik.
contoh larutan hypertonik adalah larutan pekat gula atau garam. Biasanya larutan hypertonik ni kita gunakan untuk penjerukan. Saya ulang slow-slow. Kalau korang nak buat jeruk, biasanya korang akan rendam makanan tu atau tumbuhan tu, sel itu dalam larutan hypertonik. So, hypertonik adalah satu larutan yang pekat. Maksudnya dia banyak zat terlarut. So, dalam kes saya pakai zat terlarutnya adalah garam. Hyper nak buat jeruk. Hyper larutan pekat. So, kalau larutan itu pekat, pertama yang you guys nampak, sel itu adalah lembik. Macam ni. Kejap. Ni kan. Saya tak buat tisu pula. Ni. Dia nampak lembik je macam ni. Dia flat, dia lembik. So, kalau dia lembik macam ni, kita nak cakap sel tu kurang air. Anything, kesimpulannya, kalau awak nampak sel itu adalah lembik, kita nak cakap sel itu kurang air. Maksudnya ada molekul air meresap keluar. So, bila kita kata dia lembik, lembik tu merujuk sel itu adalah flaccid. Saya ulang slow-slow. So, kita tengok pemerhatian dulu. Apakah yang kita nampak? Pemerhatian yang saya nampak, apabila saya, dalam larutan hypertonik, you guys nampak dia dalam larutan hypertonik, saya ambil sel itu adalah, saya tengok tumbuhan itu adalah lembik. So, saya nampak dia lembik, ni lembik. Lepas tu saya ada cili pun sama, dia lembik. So, kalau awak nampak anything yang lembik, kita nak cakap air meresap keluar. So, sel tu kehilangan air. So, bila sel itu kehilangan air, kita kata sel ini dalam keadaan flaccid. Is it okay? Boleh tak? Hyper. Apakah contoh larutan hyper yang saya cakap tadi? Apakah contoh larutan hyper yang saya cakap tadi? Apakah contoh larutan hyper yang saya cakap? Apakah contoh larutan? Yes, garam. Satu lagi? Garam dan? Garam dan? Garam dan? Yes, garam dan gula. Okay. Now, so kalau dalam larutan hyper tadi, lagi sekali saya cakap. Allah. Hello, Assalamualaikum. Hello. Esok kan? Oh, okay. Saya nak minta maaf, saya tak dapat datang lah besok. Saya buat appointment lain. Nak cancel. Alright, terima kasih. Alright. Okay. Now, ulang lagi sekali tau. Okay, saya nak ulang lagi sekali. Tajuk ni memang ni sikit. Saya nak off kat sini dulu. Boleh tak saya off di sini? Saya buka sini. Okay. Sabar ya. Okay, sekejap susah sikit. Tadi belajar online ni, saya tukar daripada satu tempat ke satu tempat kan. So, sabar. Okay. Right. Okay. Right, bismillah. Okay. What? Awak dengar saya tak? Boleh dengar saya lagi tak? You guys boleh dengar saya tak? Dengar. Dengar. Okay, kejap Alah. Okay. Alright. Okay. One more time. Saya ulang lagi sekali. Alright. So, saya kena pin diri saya sendiri Okay. Sekejap You. Sekejap. Macam mana? Alright. So, I pin. Is it? Oh, bukan. Macam nak pin? Saya dah pin ke belum ni? Belum, cikgu kena tekan lama-lama. Oi, Masa dia ada pin. Oi, Syah. Saya ajak senior masuk ni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Sekejap. Alright. Setting. Okay.
Oi, korang tak ada kelas Fatia? Sekejap, I pin Belum. Belum. Okay, saya dah pin kat ni. Kira saya dah pin ke? Dah Dah Saya pin ke? Tak Saya dah pin ke belum? Saya rasa cikgu kena present lah. Baru. Oh, saya kena present. Baru boleh nampak. Oh, Okay. I cuba tapi, entah. Oh. Sekejap. Right. Start broadcast. Alright, saya buka kamera. Got it. Alright. Sekejap. Saya kena buka. Is it nampak tak? Nampak tak? Saya rasa memang macam tu je. Tak boleh. Oh, maksudnya saya tak boleh pin Orang lain yang kena pin cikgu lah. Kalau nak tengok muka cikgu. So korang yang kena pin saya. Alright, okay, faham. So you guys yang kena pin saya. Pin to screen. Okay, right. So saya ulang lagi sekali tau. Ini adalah larutan hypo. Ini adalah larutan hypotonik. Okay. Ini adalah larutan hypotonik. Okay, so awak nampak ini adalah larutan hypo. Ini adalah larutan hypertonik. So ISO ni paling senang. Saya ulang, ISO ni sebenarnya ISO adalah pergerakan molekul air keluar dan sama. Keluar masuk adalah sama. Saya ulang slow-slow. Isotonik adalah satu keadaan, adalah satu larutan yang memastikan sel dalam tu dia tidak berubah. So basically contoh paling senang macam air 100+. Air 100+ adalah isotonik. Dia isotonik kepada apa? Dia isotonik kepada plasma darah. So 100+ adalah larutan isotonik. So kesimpulannya, jika apa-apa awak nampak, paling mudah kita cerita hari ni, jika awak nampak sel tu langsung tak berubah, kita kata ini direndam dalam larutan isotonik. Tu je. Isotonik ni pergerakan air keluar masuk adalah sama. ISO, tak ada masalah. So ini ISO. Dia sebelum dan selepas dia sama. Right. So sekarang larutan yang awak sikit confused adalah larutan hypertonik. Dan satu lagi adalah larutan hypo. Okay, kalaulah saya kata adalah sebagai... Okay, kalaulah saya kata larutan itu adalah hypotonik, apakah contoh larutan hypotonik? Okay, sebelum tu korang tak tahu dia larutan hypotonik, saya bagi awak satu keadaan macam ni je. Macam mana korang nak tahu sel tu direndam dalam larutan hypotonik? First, korang akan rasa dia keras. So, bila dia keras, awak nampak dia keras, dia melengkung. Kenapa dia melengkung? Kulitnya ni letak dia kat dalam. Isi dia ni letak keluar. So, kalaulah awak nampak kat sini sebenarnya, jisim tu bertambah. Kenapa? Sebab molekul air tu masuk melalui sini. Alright? So, kalaulah first awak nampak apa-apa jadi keras, Maksudnya ada molekul air meresap masuk. Bila molekul air tu meresap masuk, sel tu dalam keadaan apa? Segah. Yes, very good. Sel itu dalam keadaan segah. Kenapa segah? Molekul air meresap masuk. Kenapa molekul air meresap masuk? Sebab dekat luar, molekul airnya terlampau banyak. Bila molekul air terlampau banyak, kita kata larutan tu hypotonik. Ada cikgu, dia guna pakaian hypotonik ni adalah larutan cair. Maksudnya molekul air dia terlampau banyak, zat terlarut dia sikit sangat. Sebab tu kita panggil dia sebagai larutan hypotonik. Sebab itu molekul air meresap masuk. Sebab ini adalah proses osmosis. Proses osmosis adalah pergerakan molekul air dari kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Dari molekul air banyak ke kawasan molekul air sikit. So saya ulang slow-slow. Dia keras adalah disebabkan dekat larutan hypotonik ni molekul airnya banyak. So molekul air ni banyak. Okay, molekul air dalam sel ni sikit sebab tu dia meresap masuk. Okay, so saya ulang. Ini adalah dalam keadaan segah disebabkan molekul air meresap masuk. Kenapa molekul air meresap masuk? Sebab sel ini direndam dalam larutan hypotonik. Apakah itu larutan hypotonik? Larutan hypotonik adalah larutan yang molekul airnya banyak. Sebab tu kadang-kadang ada cikgu explain hypotonik ni adalah cair. Sebab molekul air dia banyak. Zat terlarut sikit. So apakah contoh larutan hypotonik yang korang tahu?
Air suling. Yes, very good. Air suling, air paip, air mineral. So ini semua adalah orang kata larutan hipertonik. So senang kata larutan hipertonik ni biasanya kita nak bagi pokok tu segar. Nak bagi pokok segar, kita akan bagi larutan hipertonik. Okay, so mesti persekitaran luar hipertonik. Tapi kalau kita nak buat jeruk, kita rendam dalam larutan hipertonik. Kalau kita nak buat jeruk, kita rendam dalam larutan hipertonik. Hipertonik ni terbalik. Tadi kalau hypo, molekul air banyak. Kalau hyper, Zat terlarut yang banyak. yes, zat terlarutnya yang banyak. Very good. Okay, so molekul airnya sikit. So bila zat terlarut dia banyak, molekul air dia sikit, kita tengok apa-apa sel yang kita rendam dalam larutan hypertonik, apa-apa yang kita rendam, dia jadi lembik. Contohnya cili jeruk, contohnya jeruk Pak Ali, anything jeruk-jeruk tu yang korang buat, biasanya dia lembik. Kenapa kita kata dia lembik? Lembik ni adalah disebabkan, saya lap sikit. Lembik ni adalah disebabkan molekul air dia apa? Meresap masuk atau meresap keluar? Meresap keluar. Ya, very good. Dia adalah untuk meresap keluar. Disebabkan itu dia lembik. So kalaulah dia lembik begini, kita kata sel itu dalam keadaan apa? Kalau dia lembik, sel itu dalam keadaan apa? Flaccid. Yes, very good. Kita kata sel ini dalam keadaan flaccid. So bila sel ni dalam keadaan flaccid, molekul air meresap keluar. Saya nak pakai satu term. Sel yang kekurangan air, kita kata sel ini dalam keadaan apa? Kekurangan air, kita panggil sel ini dalam keadaan flaccid atau okay, very good, flaccid. Saya nak cakap ada satu term kalau korang belajar, kita panggil sel ini dalam keadaan kontang. Awak nampak sel flaccid dan kita boleh guna perkataan lain, kita kata sel itu dalam keadaan kontang. Apakah itu kontang? Maksudnya sel ni dia kurang molekul air. Disebabkan dia kurang molekul air, tak ada pertumbuhan mikroorganisma. Sebab tu apa-apa saja makanan yang kita rendam dalam larutan hipertonik, okay, dalam larutan hipertonik, makanan itu tahan lama. Kenapa makanan itu tahan lama? Sebab molekul air meresap keluar. Bila molekul air meresap keluar, kita kata keadaan sel ini flaccid dan keadaan sel ini kontang. Disebabkan keadaan sel ini kontang, tiada air, okay, organisma tak nak hidup dalam, tak boleh tumbuh, tak boleh hidup dekat dalam sel ni. Bila organisma ni tak boleh tumbuh, tak boleh hidup dalam sel ini, kita kata, okay, makanan ini tahan lama. Korang pernah buat jeruk kan sekolah rendah? Pernah kan? Pernah. Yes, pernah. So, kesimpulannya, kalaulah apa-apa larutan pekat, apa kita panggil larutan tu? Kalau dia pekat, kita panggil dia sebagai apa? Hypertonik. Yes, kita panggil dia sebagai hypertonik. Apakah contoh larutan hypertonik yang korang tahu? Garam, gula. Yes, larutan garam dan gula. Kenapa larutan hypertonik ni kita biasa gunakan dalam kaedah pengawitan? Untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. Yes, okay, very good. Untuk mengelakkan pertumbuhan mikroorganisma. So kalau dia macam mana, kenapa sel tu tak, mikroorganisma tu tak nak tumbuh atas sel ni, dekat sel ni? Kenapa dia tak boleh tumbuh? Yes, very good. Sel tu tak ada air. Apakah nama sel yang tak ada air tu? Flaccid. Flaccid. Dan nama lain yang sel kekurangan air? Kontang. Yes, kita panggil dia adalah sebagai kontang. Baguslah korang. So thank you so much. Ada senior-senior awak masuk nak bagi saya moral support. Thank you so much Huda. Dan kita ada Fatia, kita ada Aina, and then kita ada Syaz. Okay, so meriah sikit. Tak adalah Aiman rasa kelas ni asyik. Berapa Aiman? Kelas kita selalu berapa orang Aiman? 6. 6. So hari ni dalam sejarah kelas korang ada berapa? Sekejap saya tengok 9. Wow, sekejap stop recording. Kelas awak hari ni ada 11 orang. 11. Record. Okay, so hari ni 11 orang. Alright, so thank you so much. Okay, so kita tengok nota yang ini. Yang ini saya buat minggu lepas. Ini masa yang ingat tak hari tu yang kita buat tu Aiman? Kita buat yang ini. Ingat yang apa kacau. Yang kacau saya tu kan. So, now kita nak tengok yang ini. Yang ini korang dah buat, so korang boleh nampak lah. Saya tak nak cerita. Okay, this one. Daripada sini kesimpulan yang kita nak belajar hari ini,
kita nak belajar hari ni. Sebab tajuk ni korang akan guna tajuk ni banyak kali tau. So korang kena betul-betul study tajuk yang ni. Nah, kalau lah awak tengok, ini adalah typo. Ini adalah hyper betul, ini adalah hypo. Hypotonik. Okey. Ini yang kita nampak. Ini adalah dia punya kulit. Ini adalah kulit. Ini kita panggil dia adalah sebagai subsel. Subsel. Okay. Now, kalau lah awak tengok kat sini larutan hypotonik ni mula-mula, kita nak cakap molekul air meresap masuk atau molekul air meresap keluar? Meresap keluar. Masuk. Lagi sekali. Bang, awak tengok larutan hypotonik tau. Aiman tengok awak tengok ni. Ini saya salah tau ni. Saya betulkan. Ini namanya larutan hypotonik. Selagi kau rasa salah, selagi tu kita start kat sini tau. Larutan hypotonik. Dia merah kan merah. Nak Cikgu warna salah merah? type. Nak merah? Awak nak colour merah? Merah lah cikgu, ni tak nampak. Oh, okey, dah merah. Nampak tak merah? Alhamdulillah nampak. Alhamdulillah nampak. Okey. Kalau dari larutan hypotonik, okey, saya kata ni larutan hypotonik. Molekul air banyak ke sikit? Banyak. Hypo banyak. Yes, hypo H2O dia adalah banyak. Zat terlarut sikit. Okey. So, kita nak kata larutan kat luar ni kita nak cakap H2O-nya banyak. Bayangkan ni ada air. So, kita nak bayangkan dekat luar ni H2O-nya banyak. Dekat dalam subsel ni, kita kata subsel ni H2O-nya adalah sedikit. So, ikut logik awak, molekul air meresap masuk ke meresap keluar? Masuk. Yes, molekul air akan meresap masuk sebab ini melibatkan proses osmosis. Osmosis adalah proses pengangkutan pasif. So, pengangkutan pasif, ia mesti bergerak dari kawasan dari kawasan molekul air banyak ke kawasan molekul air sikit. So therefore awak nampak kat sini, ayat saya yang pertama dekat sini, H2O meresap masuk. Kenapa? Sebab, sel direndam dalam larutan hypotonik. Ataupun saya buat ayat yang lain. Ni macam esei tau. Saya nak kata, larutan adalah hypotonik. Ni sama maksud tau. Hypotonik berbanding subsel. Sebab tu molekul air meresap masuk. Sebelumlah awak lupa sebab minggu lepas kita tak belajar. So saya nak ingatkan awak, kita ada dua jenis pengangkutan. Pengangkutan merentas membran sel. Pengangkutan ada dua jenis. Satu adalah pengangkutan pasif. Satu lagi adalah pengangkutan apa? Aktif. Yes, pengangkutan aktif. So kalau pengangkutan aktif ni, dia macam mana dia bergerak? Dia naik tangga ke turun tangga? Naik tangga. Yes, naik tangga. So dia bergerak daripada kepekatan Rendah ke tinggi. Yes, dia bergerak daripada kawasan, Dia bergerak, tak nak guna kepekatan lah, daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi. So kalau nak bergerak daripada kawasan rendah ke kawasan tinggi, perlukan tenaga tak? Perlukan tenaga. Yes, yang ini dia perlukan tenaga. Apa lagi dia perlukan? Dia perlukan tenaga. Apa lagi? Dia boleh main masuk macam tu tak? Dia boleh main masuk macam tu tak? Dia kena ada apa? Ada pertolongan. Siapa pertolongan tu? Siapa yang memberi pertolongan? Yang pembawa. Yes, protein pembawa. Kenapa protein pembawa? Sebab protein pembawa ada tapak aktif. So, fungsi ATP ni nak aktifkan tapak aktif dalam protein pembawa. Okey, ni tak ada masalah. Nah, pengangkutan pasif. Apakah satu rules pengangkutan pasif itu berlaku? Apakah syarat untuk pengangkutan pasif itu berlaku? Apakah syaratnya? Tak memerlukan tenaga. Yes, very good. Tak perlukan tenaga. Lagi? Dia berjalan daripada kepekatan tinggi ke rendah. Yes, dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. So, dia bergerak daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah. Kita kata apa ni?
Ikut. Ikut. Turun tangga bukan? Ikut. Cerun. Oh, Kepekatan. cerun Ya, keturunan. cerun kepekatan. Ada tak saya guna perkataan ni? Ada. Ada. Kalau yang ini dia daripada kawasan rendah ke tinggi, this one kita cakap dia melawan cerun kepekatan. Is it okay? Can. So, dekat Okay. sini, dekat sini awak tengok. Osmosis ni masuk mana satu? Pengangkutan pasif ke pengangkutan aktif? Osmosis Pasif. ni masuk mana satu? Mana? Pasif. Yes, osmosis adalah pasif. Kenapa awak cakap dia pengangkutan pasif? Sebab tak perlukan tenaga. Bukan tenaga. Yes, tak perlukan tenaga. Dan satu lagi rules? Mengikut cerun kepekatan. Yes, dia mengikut cerun kepekatan. Maksudnya daripada kawasan molekul air banyak ke kawasan molekul air sedikit. So, pengangkutan pasif ada 3 jenis. Kalau dia melibatkan molekul air, apakah kita panggil? Osmosis. Yes, so osmosis hanyalah untuk molekul air. So, kita kata molekul air ni macam royalties. So, ini hanyalah untuk H2O. So, lepas tu kita ada lagi 2. Apakah? Resapan ringkas, resapan berbantu. Yes, Sama. kita ada resapan ringkas. Satu lagi adalah resapan berbantu. Okay, now resapan ringkas. Okay, apakah contoh-contoh molekul yang menjalani resapan ringkas? Saya kata bahan yang larut lemak, tak bercas, dia kecil, tak bercas. Tak ada cas. So, apakah contoh bahan-bahan yang larut lemak, yang kecil, tak bercas? Oksigen. Karbon dioksida. Yes, Oksigen. kita ada oksigen, kita ada karbon dioksida. Lagi? Glycerol. Glycerol, very good. Lagi? Vitamin? Vitamin? Vitamin A, D, E, K. Yes, vitamin A, D, E, K. Okay, so kalau lah resapan berbantu? Resapan berbantu? Ion. Yes, kalau lah ion, dia pakai protein liang. Sebab dia kecil. Protein liang. Kalau lah dia molekul besar, Protein contohnya, pembawa. yes, kalau lah contohnya asid amino, glukosa, dia pakai protein pembawa. Okay, sekejap saya tukar dia punya pen. Is it? Okay dah tu. Okay, so awak nampak dia macam tu. So kalau lah, tapi kita nak cerita hari ni, kita nak cerita pasal larutan. Kalau kita cerita pasal larutan, apakah proses yang terlibat? Proses dia apa? Awak teka sama ada osmosis, resapan ringkas ataupun resapan berbantu. Which one? Osmosis. Yes, dia adalah melibatkan osmosis. Sebab tu kesimpulan dia, Afwan dengan Aiman Fazli dan yang lain, awak tengok kenapa dia bergerak masuk untuk kawasan yang ni, H2O ni, adalah disebabkan kita nak cakap bila dia direndam dalam larutan hypotonik, so bayangkan ini direndam dalam larutan hypotonik. Bila kita rendam dalam larutan hypotonik, maksudnya H2O-nya adalah banyak. Disebabkan H2O-nya adalah banyak, sebab tu molekul air meresap masuk. Apakah bukti molekul air tu meresap masuk? First, awak akan nampak jisim bertambah. Jisim sel bertambah. Okey, lepas tu macam mana kita cakap sel tu dalam keadaan apa sel tu? Dalam keadaan segar. Yes, sel tu dalam keadaan segar. Sel adalah segar. Macam mana tadi saya kata sel tu segar? Saya rasa apa? Keras ke lembik? Keras. Yes. So, biasanya sel tu kalau awak rasa pakai tangan, sel tu awak akan cakap dia sebagai keras. Okey, so contoh larutan hypotonik yang awak tahu? Hypotonik ni biasa Air suling. Suling. Masak. air suling. Lagi? Air pipe. Air paip. Lagi? Air masak. Air masak boleh lah. Okey, air masak. Air mineral boleh. Masak. Okey, now. Isotonik saya tak cerita dulu. Okey, so sekarang kita masuk hyper. Okey, so kalau lah dalam larutan hyper ni, kita tengok larutan kat luar. Ini adalah larutan hypertonik. Dia rendam dalam larutan hypertonik. So, bila kita cakap dia larutan hypertonik, okey, molekul airnya banyak ke sikit? Sedikit. Yes, H2O-nya adalah sedikit.
Kita kata zat terlarutnya adalah Tinggi. saya tulis salah lah. Sekejap. H2O-nya adalah sikit. Zat terlarutnya adalah banyak. So dekat luar ni H2O-nya adalah sedikit. Okay. Kemudian dalam sel tu? H2O tinggi. Yes. H2O tinggi. Yes, very good. H2O dia tinggi. So molekul air dia bergerak macam mana? Dari mana ke mana? Keluar. Yes, dia akan bergerak daripada dia akan bergerak keluar. So sebab tu H2O ni bergerak keluar. Okay, so H2O keluar. Apakah nama proses H2O keluar? Apakah nama proses H2O keluar? Apakah nama proses Hemolisis. H2O keluar? Proses dia ada 3 jenis je tau. Kita ada resapan ringkas, resapan berbantu dan juga osmosis. Jika pergerakan molekul air keluar, apakah nama dia? Yes, kita panggil ini adalah sebagai osmosis. So, now bila molekul air tu keluar, kita kata sel itu dalam keadaan apa? Bila dah molekul air keluar, yes, very good. So, kita kata sel itu adalah flaccid. Kenapa saya tahu dia flaccid? Biasanya saya akan rasa sel tu adalah lembik. Tapi dalam periksa tak boleh jawab lembik tau. Tapi kita boleh rasa dia lembik. Nah, kemudian kenapa dia boleh jadi lembik tadi? Sebab molekul air H2O Kurang. Meresap keluar. Yes, H2O meresap keluar dari sel secara osmosis. Kenapa molekul air tu meresap keluar? Kerana sel tu kita rendam dalam larutan apa? Hypertonic. Larutan hypertonic. Yes. Sel direndam dalam larutan hypertonik. Apakah contoh larutan hypertonik yang korang tahu? Larutan air gula. Air garam. Yes. So kita ada dua. Which is satu adalah larutan air, larutan gula pekat. Satu adalah larutan garam pekat. So larutan pekat ni juga tadi kita kata kita banyak gunakan dalam proses apa? Pengawitan. Penjerukan. Yes, very good. Pengawitan. Contoh dalam pengawitan adalah penjerukan. Betul tak? Contoh bawah tu barulah masuk penjerukan. So, dalam tajuk ni nanti kita akan belajar mengenai pengawitan. Awak tahu tak yang orang jual mangga kat tepi jalan tu kan? Itu dia guna larutan apa? Yang orang buat Hypertonic. yes, Hypertonic itu adalah dalam larutan hypertonik. Sebab tu kalau korang rasa jeruk kan, macam jeruk Pak Ali, korang akan rasa sel tu sebenarnya lembik. Compare mangga, senang kata mangga jeruk dengan mangga fresh, kita akan rasa, tapi mangga tengoklah mangga. Katakanlah kalau kita buat jeruk kan biasa kita guna mangga muda kan. So mangga muda yang fresh dengan mangga muda yang kita buat jeruk, biasanya mangga muda yang kita buat jeruk kita rasa lembik. Tetapi kalau mangga yang fresh kita makan dia rasa keras. Sebab tu saya kata dia lembik. Lembik tadi saya lupa. Bila lah kita kata dia dalam pengawitan, larutan hypertonik pengawitan, kita nak kata makanan tu akan jadi apa? Cili tu akan jadi apa tadi? Bila kita rendam dalam larutan hypertonik, kita kata makanan tu jadi apa? Dia akan jadi apa? Kontang. Basic. Okay, yes. Sel tu kontang. Okay. Sel itu jadi kontang. Jadi kontang, so tak ada pertumbuhan mikroorganisma. Okay, so bila tiada pertumbuhan mikroorganisma, apa jadi pada makanan tu? Makanan tu akan jadi apa? Selamat. Tak ada pertumbuhan mikroorganisma, kita kata makanan tu? Tahan lama. Yes, thank you Huda. Tahan lama. So kita nak bayangkan kalau katakanlah kita nak cakap mangga yang muda kan. 2-3 hari je. Okay. Tapi kalau jeruk korang boleh simpan 2-3 bulan. So biasanya kesimpulannya larutan hypertonik ni kita gunakan adalah dalam pengawitan. Kenapa? Bila kita gunakan larutan hypertonik dalam pengawitan, sel makanan tu akan jadi kontang. Bila jadi kontang, tiada pertumbuhan mikroorganisma. Bila tiada pertumbuhan mikroorganisma, makanan itu akan jadi tahan lama. Is it okay for you? Okay ya?
InsyaAllah okey kot. InsyaAllah okey. Saya bagi awak banyak pom-pom ke hari ni. Okey. Now, so kalau kita kata dia kesimpulannya. Kalau dalam sel tumbuhan, kesimpulannya dalam sel tumbuhan, okey, kita buat kesimpulan. Kita ada 2 jenis larutan, kita ada 3 jenis larutan. Kita kata ada larutan hypertonik, kita ada isotonik, dan satu lagi kita ada larutan hypotonik. Tonik. Okay, right. Okay, tonik. So, antara tiga jenis larutan, mana satukah sel tu dalam keadaan segar? Hypotonik. Hypotonik. So, sel adalah segar. Manakah satu yang sel itu menjadi flaccid? Hypertonik. Yes, so ini adalah sel adalah flaccid. Yang ini, kalau isotonik kita kata, ini sel tu bentuk sel tidak berubah. Bentuk sel adalah normal ataupun biasanya korang cakap dia tak berubah. Okay, saya tukar pen lah. Okay, kenapa? Tak merah kot, merah. Okay, kenapa? Kalaulah kata tak berubah, ini kita kata pergerakan molekul air. Molekul air keluar dan masuk adalah sama. Kalaulah sel itu jadi flaccid, kenapa sel itu jadi flaccid? Kenapa sel itu jadi Air flaccid? masak keluar. Yes, Air masak sebab keluar. H2O meresap keluar. Dan satu lagi saya nak ingatkan awak, flaccid tu bahasa kampung dia adalah lembik. Okay. Now, kalaulah segar, kita akan rasa dia akan jadi keras. So, kenapa dia boleh jadi segar? Kenapa kita rasa sel tu adalah keras? Kenapa? Air meresap masuk. Yes, sebab yang ini H2O meresap masuk. Okay. Now, saya tambah sikit. Okay, tadi kita kata dekat sini sel menjadi flaccid kan? Kenapakah flaccid? Sebab dekat sini kita kata plasmolisis berlaku. Apakah itu plasmolisis? Bila dia punya membran sel dia mengecut. Contoh plasmolisis paling senang macam ni. Kalau saya lukis gambar sel. Okay. Vakuum dia nampak kecil. Okay. Dia punya plasma membran plasma dia tertarik ke dalam. And then vakuum ni adalah kecil. So keadaan ini kita panggil adalah sebagai plasmolisis. Jika sel yang lembik ni kita masukkan dalam larutan hypotonik. Okay. Right. Sel tu nanti dia akan jadi macam ni pula. Dia akan jadi segar balik. Macam mana saya tahu dia segar? Sebab vakuum dia besar. So saya tahu dia segar. Ini saya akan panggil sel tu segar. Sel adalah segar. Sebab H2O meresap masuk. Keadaan ini kita panggil adalah sebagai diplasmolisis. Tetapi rules dalam diplasmolisis, sel itu wajib mengalami plasmolisis dulu. So senang kata, jika sel itu mengalami plasmolisis, kita rendam dalam larutan hypotonik, sel itu adalah segar. So keadaan ini kita kenali dia sebagai apa? Diplasmolisis. Ya, diplasmolisis. So diplasmolisis ni adalah lawan. Sebab tu kita panggil dia sebagai diplasmolisis. Is it okay for you? Okay. Okay, alright. So, Okay. Now, ini tadi kita dah tengok tumbuhan. Tumbuhan ni tak ada masalah. Ini korang dah lukis. Ini distilled water, isolane. So, isolane ni sebenarnya larutan hypo ke hyper? Hypo. Yes, dah pandai Afwan. Ini adalah hypotonik. Kalau pekat, garam pekat.
untuk pengawitan. Hypertonic. Yes, ini adalah larutan hypertonik. So awak tahu kalau dia dalam larutan hypertonik, H2O meresap keluar. Kalau dia dalam larutan hypotonik, H2O meresap masuk. Okey. So kalau H2O meresap masuk di dalam larutan hypotonik, kita kata sel itu dalam keadaan sel adalah Segar. yes, very good. Saya ulang sampai korang nak muntah. Okey, kalaulah molekul air meresap keluar, kita rendam dalam larutan hypertonik, sel itu Flaccid. Flaccid. yes, very good. Sel adalah flaccid. So keadaan ini kita panggil sebagai plasmolysis. Tapi Plasmolysis. rulesnya, perkataan ini, this one, perkataan segar, perkataan flaccid dan perkataan plasmolysis atau diplasmolysis, ini hanya kita gunakan dalam tumbuhan sahaja. Jika kita pakai sel haiwan, tengok air suling lagi sekali. Air suling ni larutan apa? Air suling larutan apa? Air suling hypotonic. Yes, air suling adalah larutan hypotonik. Mana yang lain? Saya takut tidur je ni. Okay, korang exam tau ni. Ini adalah larutan hypotonik. Okay, yang ini garam pekat. Hypertonic. Ini adalah hypertonik. Okay, so kalaulah awak tengok kat sini. Kalau yang ini molekul air meresap, Masuk. So, kita kata sel ini akan jadi kembang. Sel darah merah ni, sel darah merah, kembang. Dan akhirnya Meletup. meletup, pecah. So, keadaan ini kita panggil dia sebagai apa? Dia pecah meletup ni apa kita panggil? Hemolysis. Yes, Hemolysis. very good. Hemolysis. So, hemolysis ni hanya untuk sel darah merah sahaja. Okay. Kalau yang ni, molekul air meresap keluar. Okay, H2O meresap keluar. So, keadaan ini kita panggil dia, sel ini mengalami apa? Sel kecut. Sel adalah kecut. So, kita kata sel ni mengalami apa? Dia start huruf K. Krenasi. Yes, very good. Siapa jawab tu? Krenasi. Akhirnya. Siapa? Siapa jawab tu? Kita baca. Fatia? Ya, saya Mira baca. Oh, ya Allah. Kenapa suara awak tiba-tiba lembut? Suddenly saya rasa, biar betul tu Fatia. Okay, now. Right. Okay, so akhir sekali dalam latihan 3.3. Terangkan apakah yang berlaku pada sel-sel berikut apabila direndam dalam larutan. Okay, bahan kepekatan terlarut tinggi ni hypertonik ke hypo? Ni zat terlarut. Yes, dah pandai pun. Ini adalah larutan hypertonik. Okay, so kalau dalam larutan hypertonik, again, sel darah merah ni jadi apa? Mengalami apa? Kranasi. Yes, dah pandai. Krenasi. Kalau sel tumbuhan, dia jadi apa? Flaccid. Ya, flaccid. Terangkan larutan hypotonik kepada sel darah merah. Hypotonik ni maksudnya H2O dia banyak. So, apa jadi pada sel darah? Hemolysis dengan segar. Okay. Darah Alright. merah kembang dan pecah. Okay, so kita kata, ini ayat nombor 2 tau. H2O meresap masuk. So, sel darah merah akan kembang dan akhirnya akan pecah. So, ini kita kata dia berlakunya apa? Kalau pecah dia apa kita panggil keadaan ni? Hemolysis. Yes, hemolysis. Okay. Now, apakah terangkan konsep isotonik? Pergerakan molekul air keluar masuk macam mana? Sama. Yes. Sama. Isotonik adalah apabila pergerakan molekul air H2O keluar dan masuk adalah sama. Question number 4. Berdasarkan konsep osmosis, jelaskan situasi di bawah. Mengapakah penjaja itu disembur air? Dekat sayur-sayur. Kalau korang jual buah, Aiman jual buah. Kenapa kita nak kena sembur dengan air? Untuk meningkatkan tumbuhan. Yeah, saya ambil satu supaya buah-buahan, sayur-sayuran segar. Macam mana dia boleh jadi segar? Kerana H2O. Air masuk. Yes, very good. H2O meresap masuk
Dan akhirnya sel jadi Segar. segah. Pandai pun. Last sekali. Jelaskan apakah yang berlaku apabila gula ditabur pada strawberry. Gula, dia letak gula je. So molekul air meresap masuk atau meresap keluar? Keluar. Meresap keluar. Yes, so ayat dia, air daripada strawberry akan meresap keluar. Kerana gula adalah hypertonik kepada strawberry. Alhamdulillah. So, can you understand? So, hari ni kita belajar berapa jenis larutan. So, hari ni kita belajar berapa jenis larutan. Okay, 3. So, tadi larutan apakah yang molekul airnya banyak? Larutan apakah yang molekul air dia banyak? Hypotonik. Yes, larutan hypotonik. Mana satukah larutan air yang sedikit? Hypertonik. Yes, kita panggil dia adalah larutan hypertonik. Okey, kalaulah sel darah merah kita letak di dalam larutan hypertonik, apakah jadi pada sel darah merah tu? Apakah jadi pada dia akan mengalami krenasi. So, apakah yang dimasukkan macam mana krenasi tu boleh terjadi? Air meresap keluar. Yes, air meresap keluar. Now, kenapakah katakanlah macam ni? Kalaulah kita rendam larutan tu dalam larutan hypotonik, kita rendam larutan tu dalam larutan hypotonik. Kalau sel tumbuhan kita rendam dalam larutan hypotonik, sel akan jadi segar. Tetapi kalau sel darah merah kita rendam dalam larutan hypotonik, sel darah merah akan pecah. Betul tak? Betul tak? Kenapa sel darah merah boleh pecah? Kenapa sel tumbuhan tak boleh pecah? Kerana sel tumbuhan ada dinding sel. Yes, very good. Kerana sel tumbuhan ada dinding sel. Okay, kalaulah awak masuk hospital, awak akan di-drip awak pakai satu jenis larutan, namanya larutan garam tau. Yang dia drip bukan air suling. Dia ada letak sikit garam. So awak teka yang doktor masukkan air drip tu, dia jenis larutan mana satu? Hypotonik. Kenapa doktor dripkan mesti isotonik? Kenapa doktor tak drip letak air suling? Supaya sel darah merah tidak berubah bentuk. Alhamdulillah, supaya sel darah merah tidak berubah bentuk. So, itu sahaja. Boleh saya ambil gambar everybody? Nak tengok korang hari ni datang. Saya rasa terharu. Thank you so much girls sebab bagi support kat saya. So saya rasa macam sangat terharu. So kita saya nak ambil gambar lah. Sebabnya bukan senang kan? Selalu kita berapa Aiman? Enam orang aja. So hari ni adalah macam nak cakap, hari ni macam dalam sejarah kot kan Aiman? Dalam sejarah kita dapat ramai lah. Okay, so saya ambil gambar sekejap Right. Okay, so everybody. Yay. Terharunya saya. 14 orang. Okay. Awak terharu tak Aiman? Aiman, awak terharu tak? Okay, Tak tahu nak cakap macam mana. Okay, alright. So, thank you so much. So, itu sahaja. Okay, boleh left everybody. Again, thank you so much Sepatia, Huda. Terima kasih, Cikgu. Okay, thank you so much. Bye. Thank you for the support. Terima kasih. Okay, terharu. Okay, bye. Okay, Bye-bye, Cikgu. Bye. Thank you. Bye, Cikgu.